Baik, kita mulakan ya. Suratul A'raf ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, Ighfir, ampunkanlah oleh Engkau, li, bagiku, wali akhi, dan bagi saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah oleh Engkau akan kami, dan masukkanlah oleh Engkau akan kami, fi, dalam, rahmatika, rahmat Engkau, wa anta, dan Engkau, arhamu, sekasih-kasih, ar-rahimin, yang mengasihi. Baik, saya semula ayat 151. Qala Rabbi, telah berkata ia ni Musa. Ya, Musa. Ya, cerita yang lalu, iaitu Musa kembali. Ya, daripada bermunajat kepada Allah, meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Dan Allah telah membekalkan Taurat kepadanya berupa alwah, disebut alwah, iaitu papan-papan tulis. Itulah Taurat. Balik dalam keadaan yang begitu marah. Kerana apa? Marah kerana Allah, kerana kaumnya menyembah anak lembu, dan dirasakan bahawa Nabi Harun tidak melarang mereka daripada melakukan perkara syirik besar terhadap Allah. Jadi dia kerjakan si Harun ini, seolah-olah nak di wrestling lah, macam itulah, nak di wrestling. Tapi dapat disejukkan oleh Nabi Harun. Wahai anak ibu, kata si Nabi Harun, sesungguhnya kaum memandang aku ini lemah, dan hampir-hampir mereka membunuh aku. Janganlah engkau mengembirakan aku di hadapan musuh-musuh, dan jangan engkau jadikan aku bersama kaum yang zalim. Maksudnya jangan samakan aku dengan mereka. Maka sejuklah hati Musa. Lalu dia pun berdoalah kepada Allah. Qala, telah berkata, ya Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah oleh Engkau bagiku, wali akhi, dan bagi saudaraku, yakni Harun. Wa adkhilna fi rahmatika, dan masukkanlah oleh Engkau ke dalam rahmat Engkau. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah sekasih-kasih yang mengasihi. Nah, ini Musa berdoa kepada Allah Ta'ala setelah hatinya sejuk. Baik, kita semak sedikit tata bahasanya dulu. Tengok perkataan di sini, Ighfir. Ighfir itu adalah fi'il amar daripada ghafara yaghfiru. Kita juga boleh mencari mudhari'nya kalau kita tengok fi'il amarnya macam mana. Contohnya, sekarang kita tak jumpa mudhari'nya. Kita tengok ighfir kan baris bawah fi, jadi bermakna mudhari'nya mesti baris bawah. Sebab fi'il amar ni dia mengikut mudhari'.
Jadi sudah tentulah mudhari'nya kita kena bunyikan yaghfi. Sebab di sini ighfir, fir. Jadi yaghfiru. Kita mesti cari kat situ, ya. Jadi madinya dah tentu ghafara, ya. Madinya mudhari'nya yaghfiru. Macam tu. Yaghfiru. Amarnya ighfir. Ya, nahinya apa? Nahinya la taghfir. La taghfir, ya. Isim fa'ilnya isim fa'il ghafirun, ya, ghafirun. Ya, sebab dia 3 huruf, ya, kena isim fa'il baris harakat panjang pada awalnya iaitu ghin, gha, macam tu, ya. Ghafirun. Isim maf'ulnya maghfurun. Maghfurun. Sebab dia 3 huruf. 3 huruf mesti setimbang, ya, dengan wazan maf'ulun. Ya. Mesti sama. Maf'ulun. Maghfurun. Macam tu, ya. Orang yang diampunkan. Orang yang diampunkan. Ya. Kalau ghafirun, yang mengampunkan. Ya. Maghfurun, yang diampunkan. Ya, macam tu. Ya. Baik, kita ulang semula. Ghafara, mudhari' yaghfiru, amar dia ighfir, yang ada ni lah, ighfir. Nahi la taghfir, isim fa'il ghafirun, isim maf'ul maghfurun. Ingat, catatkan maf'ulun, ya. Catatkan maf'ulun. Mim, fa, ain, wa, lam. Catatkan tu. Itu untuk 3 huruf maf'ul. Ya, maf'ul 3 huruf gunakan maf'ulun. Jadi wazan itu jadikan sama dengan maghfurun. Macam tu. Ya. Kalau dia lebih daripada 3 huruf, ya, dia tidak perlu gunakan maf'ulun lagi, ya. Baik. Sekarang ni, ya, kita tengok pada kedudukan yang kedua, adkhilna. Masukkanlah oleh engkau akan kami. Akan kami tu na lah. Jadi fi'il amarnya adkhil. Masukkanlah oleh engkau. Ya. Jadi fi'il madinya, ya, agak-agak macam mana fi'il madinya? Kalau adkhil fi'il amar. Ini fi'il amar. Fi'il madinya dia adkhala. Bukan dakhala. Sebab tengok, ya, kalau fi'il amarnya berbaris atas, itu khas untuk 4 huruf. Sebab itu kita nak tengok ad beri atas. Khil. Itu artinya dia 4 huruf. Sebab itu fi'il, ya, madinya alif dal khalam. Adkhala. Adkhala. Ya. Jadi kalau adkhala, mudhari'nya, tengok amar dia baris bawah, kan? Fi'il amar baris bawah, artinya mudhari'nya baris bawah. Adkhala yud. Yudkhilu. Tak boleh yad, ya. Yud sebab 4 huruf. 4 huruf, dia punya mudhari' mula dengan dhammah. Adkhala yudkhilu. Amarnya adkhil. Ini amarnya. Adkhil. Nahinya bukan latat tapi latut. Ya, tu latudkhil. Latudkhil. Ulang, ya, ulang. Madi adkhala, mudhari' yudkhilu, amar bukan ad. Yang ada ni adkhil, nahi la tudkhil. Sebab 4 huruf.
tudkhil. Ya. Kalau kita baca la tadkhil macam 3 huruf. Macam 3 huruf. Jadi jangan samakan dengan 3 huruf. Ya. La tudkhil. Isim fa'ilnya guna mim. Mudakhilun. Isim fa'ilnya guna mim sebab dia dah 4 huruf ya. Mudakhilun. Isim maf'ulnya tukar baris saja. Mudakhi jadi mudkha. Mudkhilun, mudkhalun. Tengok. Ya. Mudkhalun. Kalau mudkhilun yang memasukkan. Mudkhalun yang dimasukkan. Macam tu. Ya. Mudkhilun, mudkhalun. Madinya adkhala. Ya. Cuba sekali lagi supaya lebih jelas. Ya. Madi adkhala, mudhari' yudkhilu, amar adkhil, nahi la tudkhil, isim fa'il mudkhilun, isim maf'ul mudkhalun. Mudkhalun. Sebenarnya dalam pelajaran sorof ni, kalau dia dah masuk 4 huruf ni, lebih mudah. Mana lebih senang daripada yang 3 huruf. Macam tu. Sebab contoh macam isim fa'il, isim maf'ul, bentuk yang sama hanya tukar baris. Mudakhi, mudakha. Kan? Mudakhi, mudakha. Mudakhilun, mudkhalun. Kan? Satu yang dikatakan mudah. Ya. Kemudian dia punya bentuk untuk mudhari'nya sama ya. Mula baris depan. Ya, adkhala yudkhilu. Macam tu. Azhaba yuzhibu. Yang 4 huruf bunyi macam tu. Ya. Kan senang. Ya. Arhamur rahimin ni. Arhamu ya. Arhamu ni dikatakan isim tabdil ya. Isim tabdil. Sebab itu kita terjemahkan sekasih-kasih. Ya, ar-rahimin ni ya adalah isim fa'il. Ya. Jadi bila arhamu mudhaf, rahimin tu bunyilah bawa rahimin mudhaf ilahi. Sebab itu kita terjemahkan sekasih-kasih yang mengasihi. Ya. Tu arhamu tu isim tafdil. Ya. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-52 ya. Baik. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang ittakhazu telah menjadikan mereka al-ijla akan anak lembu sayanalu bakal ia mencapai akan mereka luhum ya, sampai luhum. Sayana luhum tu sambung sekali. Bakal ia mencapai akan mereka. Ghadabun kemurkaan. Min daripada Rabbihim Tuhan mereka. Wazilatun dan kehinaan. Fil hayati dalam kehidupan. Ad-dunya dunia.
Wa kadzalika, dan seperti itulah, najzi, kami balas, al-muftarin, akan orang-orang yang mengada-adakan dusta. Akan orang-orang yang mengada-adakan dusta. Baik, saya masuk semula. Innal ladzina takhazul ijla, sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan mereka akan anak lembu. Menjadikan anak lembu, jadikan sembahan. Ya? Dijadikan sembahan. Sayanaluhum ghadabun, bakal ia mencapai akan mereka oleh kemurkaan min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wazillah, dan kehinaan, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Ya. Maksudnya mencapai itu boleh dimaksudkan dengan menerima, mendapat kemurkaan. Ya. Kemurkaan itu akan sampai atau dapat kepada mereka. Iaitu kemurkaan di sini yang dimaksudkan ialah ia azab. Ia azab daripada Allah. Itu kemurkaan Allah, artinya di situ ialah azab, ya, daripada Allah. Dan juga zillah, ya, mana kehinaan fil hayati dunia, ya, kehinaan dalam kehidupan, ya, dunia. Ya. Maknanya mengikut tafsirnya katanya, ya, mereka yang bertobat, ya, untuk yang menyembah anak lembu tadi. Taubat ni zaman Nabi Musa dulu, ya, biqatli anfusihim, mana dengan membunuh diri-diri mereka. Itu tidak ada taubat pada, ya, nabi-nabi lain. Tapi ada taubat zaman Nabi Musa yang menyembah anak lembu, taubatnya kena bunuh diri. Itu taubat, ya, menyembah anak lembu atau mempersekutukan Allah. Berat tak berat? Ya. Kalau ada taubat macam tu, ada tak orang nak buat? Ya. Tapi zaman Nabi Musa dulu, umatnya, ya, mereka buat. Ya. Mereka sanggup lakukan kerana nak mendapatkan taubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa kadzalika nadzil muftarin, dan seperti itulah kami balas akan orang-orang yang mengada-adakan dusta. Ya. Baik, ya. Kita tengok pada kedudukan tata bahasa dia. Ya, ittakhazah. Ya, ittakhazah. Ittakhazah, ittakhazu. Itu jamak. Kalau madinya ittakhazah. Ya. Ini dah dikatakan rubai. Rubai pula. Khumasi. 5 huruf. Ya, ittakhazah. Kalau 5 huruf, kalau nak jadikan fi'il amar, ittakhazah, ya, kita gunakan kaedah jangan ambil mudhari'. Mudhari' mungkin leceh sikit kalau dah 4 huruf, 5 huruf. Ya, kalau 3 huruf, kita gunakan kaedah ambil mudhari' dia. Kalau nak buat fi'il amar. Tapi kalau untuk yang lebih daripada 3 huruf, kaedah yang senang lagi begini. Ittakhazah berataskan ittakhazah. Nak jadikan fi'il amar, bunyikan ke bawah huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir tu ho, bunyikan bawah his. Ittakhis. Guna kaedah ni lagi cepat. Ya. Guna fi'il madi, fi'il madinya ittakhaza, okey. Kalau amarnya bunyikan ke bawah ittakhis. Ada jadi fi'il amar. Ya, ittakhis. Ya. Baik. Sama-sama sebut. Kalau madi ittakhaza, kalau mudhari yattakhizu, ya. Yattakhizu. Ulang, kalau madi apa? Ittakhaza. Mudhari'nya yattakhizu. Yattakhizu. Ya. Kalau amar ittakhiz.
Ya. Kalau amar ittakhis. Kalau nahi la tattakhis, ya. Ulang balik ittakhaza. Lagi yattakhizu amar ittakhiz nahi ya la tattakhis, ya. Isim fa'ilnya guna mim. Dia bentuknya mesti dalam bentuk mudhari', sama dengan mudhari'. Kalau mudhari' yattakhizu, fi'il isim fa'ilnya letak mim, bunyikan dhammah. Jadi muttakhizun. Muttakhizun tu isim fa'il tu. Itu saya katakan kalau dah lebih 3 huruf, semua guna mim. Muttakhizun. Kalau isim maf'ulnya naikkan atas. Baris muttahi jadi muttaho. Muttahizun jadi muttahozun. Ya. Apa makna agak-agak? Muttahizun. Ikut makna yang ada pada terjemah tadi. Orang yang menjadikan. Ya. Kalau muttahozun, itu ada orang yang menjadi dengan orang yang dija. Ya, ada di. Isim maf'ul ni kena letak terjemahan di. Macam tu. Muttahizun orang yang menjadikan, muttahazun orang yang dijadikan. Macam tu, ya. Jadi fi'il madinya 3 huruf ni ahaza, ya. Mana ambil? Boleh letakkan orang yang, boleh untuk isim fa'il. Sebab isim fa'il tu kan pembuat. Isim maf'ul yang kena buat, iaitu orang yang dijadikan. Macam tu, ya. Letak orang boleh, tak letak orang pun boleh. Tapi tengok pada ayat lah, ya. Kalau kita katakan yang menjadikan dengan yang dijadikan pun boleh, asal ada yang. Yang tu dah kira pelaku lah tu, ya. Itu fi'il madi, ya. 5 huruf dikatakan khumasi, bab khumasi, ya. Dia ni bukan mesti makna menjadikan. Kalau kadang ada sesuai dengan makna mengambil, terjemah mengambil. Sebab al-Khazai ini nak ikutkan dalam Quran ini adalah makna dia banyak, ya. Makna banyak ikut pada ayat. Kadang ada masa dia makna mengambil, kadang ada masa dia makna menjadikan, kadang ada masa makna menimpa, ya, mengenai, kadang ada makna awal-awal ayat dengan makna memulakan, ya. Jadi tengok pada ayat. Tapi asal daripada makna dia sebelum yang lain, makna mengambil. Al-Khazah, ya. Baik. Ittakhis. Ya. Macam mana pengalaman Hajah yang dah belajar ni? Macam mana nak jadikan, nak dapatkan fi'il amar tu macam mana? Ambil fi'il madi. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya macam mana? Cuba sebut. Cuba sebut fi'il madinya. Okey. Jadi sekarang ni bunyikan fi'il madi ittakhaza, okey? Jadi kalau nak jadikan fi'il amar daripada fi'il madi saja, bunyikan bawah jadi amar.
Itahoza madi atas. Kemudian nak jadi fi'il amar, itahis ke bawah. Sebab fi'il amar kena matilah. Fi'il amar kena matikan akhir tu, ya, belakang tu. Ya. Jadi ambil daripada madi, ya, senang. Buat macam tu. Itu lagi ringkas. Ya. Ittahoza, ittahis. Ya. Macam tu. Baik. Al-ijlas sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillah fil hayati dunya wa kadzalika nadzil muftarin. Ya. Muftarin. Siapa tahu isim apa ni? Muftarin. Muftarin. Isim fa'il. Ya, muftarin. Ini jamak ni. Kalau dia isim fa'il ni, dia boleh guna ya, boleh guna waw, ya. Jadi akhirnya yanun, muftarina atau muftaruna. Kerana di sini dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih kepada najzi, maka dia mansub dengan ya. Muftarin mansub dengan ya. Ya, asalnya dia marfu dengan waw. Muftaruna. Ya. Muftaruna. Sebab ada nadzi tu. Nadzi tu fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Agak-agaklah daripada fi'il mudhari ni nak jadikan fi'il amar macam mana? Nadzi tu. Cuba pandang. Macam mana nak jadikan fi'il amar? Ini okey. Ini mudhari kan? Jadi nak jadikan fi'il amar, kita dah nampak zi bunyi bawah. Jadi awalnya apa? Ijzi. Jadi awalnya dengan alif jim bunyi ijzi. Ya, ejaan fi'il amar ni tak ada ya hujung, ya. Ya akhir tu tak ada, ya. Alif jim zai saja. Ya tu yang mu'tal buang. Ijzi. Ya. Ijzi nahi dia la tajzi. Ya. Kalau isim fa'ilnya macam mana, ya? Isim fa'ilnya macam mana agak-agak ni? Ya. Kalau mu'tal macam ni, ya, kita ingatkan fa'ilun. Ingatkan fa'ilun jadi jaziyun. Ini asal, ya. Asal bunyinya macam tu, jaziyun. Tak, ni hidup, pasal hidup nak jelaskan. Tapi nanti kita buat lagi. Kita letakkan asal dulu, bunyi, kalau susah sangat, kita nampakkan dulu jaziyun, ya. Tapi kalau dah kita dah tahu macam tu, ya tu kan mu'tal, ya. Kita boleh buang ya tu jadi jazin. Dia tak ada jaziyun lagi dah. Jazin. Isim fa'il lah. Isim fa'il setelah dibuang ya tu. Jazin. Ya. Kalau isim maf'ulnya madzuyun. Asalnya madzuyun. Ikutkan maf'ulun. Yang saya suruh tulis tadi maf'ulun majzuyun. Kemudian oleh kerana ya tu mu'tal, dia boleh berbunyi jadi madzun saja. Madzun.
Dia mad maf'ulun. Majzuyun. Hmm. Ha, ha. Okey. Muftarun. Ok. Apa tu? Yang 3 huruf. Mana? Oh, najzi ke yang muftara? Muftara tu dah 4 huruf. Dah bukan 4 huruf, dah 5 huruf dah. Ya. Muftarina ni. Ya, muftarina. Ya. Dia punya fi'il madinya iftara. Alif fa ta ro ya. Alif fa ta ro ya. Ifta'ala. Asalnya madinya iftaroya. Iftaroya. Jadi ya tu dibuang. Jadi iftaro. 5 huruf. Kalau madi ada. Madi ada tapi tak bunyi. Tetap ada. Dia yang boleh buang ni kalau dia jadi fi'il amar, kena buang. Ya. Kalau fi'il mudhari ada huruf jazam, dia kena buang. Ya. Jadi sekarang ni iftara asalnya iftara ada ya akhir tu ya alif ya, bukan ya betul, ya alif. Ya alif maksurah. Dia bentuk ya lah. Iftara. Ada alif maksurah akhir. Jadi muftarin, kalau kena tahu ni muftarina ni asalnya muftariyuna. Muftariyuna. Jadi sekarang ni ya dibuang. Ya dibuang. Jadi bunyi yaftarina. Ataupun kalau marfu yaftaruna. Ya. Ejaan iftara alif fa ta ro dengan alif maksurah. Ya tu bukan ya, alif maksurah. Ya. Jadi bunyinya iftara. Ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ya, jadi mufta'ilun. Ya. Mufta'alun. Ya. Ini bab khumasi, ya. Bab khumasi 5 huruf. Tapi khumasi mu'tal akhir. Bukan sahih, ya. Mu'tal. Yaftariu jadi yaftari saja. Yaftari saja. Tetapi ya tu ada. Tak payah bunyikan. Ya tu ada bunyi. Ada dalam tulisan. Yaftari. Ya akhir tu, ya akhir. Bukan ya awal, ya akhir.
Ya akhir tu ada. Tak perlu. Dia mu'tal ni tak perlu titik. Ya. Dia ada rumah saja titiknya tak ada. Yaftari. Iftari. Iftari, tapi tak ada mu'talnya. Bezanya macam tu. Jadi asalnya roya mati, bawari kan mati ya tu kan. Iftari, iftari. Jadi ya tu mu'tal dibuang jadi ri saja, iftari. La taftari. Muftarin, muftaron. Dia punya isim fa'ilnya muftarin, isim maf'ulnya muftaron. Mufta ha? Isim fa'il ni isim fa'il jamak. Kalau mufradnya tanwinkan bawah saja, muftarin, ra dua bawarin. Kalau muftarin ra dua bawarin mufrad lah. Jamak ni sebab ada yanun. Yanun depan tu tanda jamak. Kalau mufrad muftarin, rin, kalau isim maf'ulnya muftaron. Muftaron ejaan ra dua atas ron tapi ada ya. Ada alif maksur depannya. Ada alif maksur depannya. Tapi bunyinya ron. Tak. Yang rin tak payah. Rin tak payah. Yang ron letak. Nak membezakan isim maf'ul. Ini 5 huruf, tapi 5 huruf ni humasi mu'tal akhir. Ya. Dia mu'tal akhir. Okey, kita sambung ayat yang ke 153 ya. 153 walladzina dan orang-orang yang amilu telah mengerjakan mereka as-sayyiati akan beberapa kejahatan. Suma kemudian tabu telah bertaubat mereka mim ba'diha daripada sesudahnya. Wa amanu dan telah beriman mereka. Inna bahawasanya. Saya terjemah bahawasanya ni sebab pandang depan. Depan tu ada lam. La ghafurun. La ghafurun makna sungguh amat pengampun depan tu. Sungguh. Sebab itu inna tu kita terjemahkan dengan perkataan ya bahawasanya. Rabbaka Tuhan engkau. Rabbaka Tuhan engkau mimba diha daripada sesudahnya. La ghafurun. Mimba diha daripada sesudahnya. La ghafurun sungguh amat pengampun. Rahim lagi amat penyayang. Sungguh amat pengampun lagi amat penyayang. Baik. Semak semula. Walladzina amilus sayyi'at. Dan orang-orang yang
telah mengerjakan mereka akan kejahatan-kejahatan. Sayi'at ni jamak ya. Jamak muannas. Summa tabu, kemudian telah bertaubat mereka min ba'diha, daripada sesudahnya. Wa amanu, dan telah beriman mereka. Kan tengok cantik susunan dia. Ya, mereka melakukan kejahatan. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu. Dan dia pun beriman dengan Allah. Apa jawapan depan? Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Bahawasanya Tuhan engkau daripada sesudahnya sungguh amat pengampun lagi amat penyayang. Ya. Ghafurun rahim. Artinya, ya, bertaubatlah selagi ada hayat. Sebab kesempatan, ya, hayat ini di dunia sekali. Ya. Jadi ada hayat lagi, ya, bertaubatlah. Mudah-mudahan, ya, taubat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah masih bersifat pengampun lagi amat penyayang. Jangan kita ikutkan hati atau perasaan, ya, kerana kita dah terlampau banyak berdosa, kita merasa diri kita dah tak ada harapan. Ya. Allah tak akan ampunkan dosa-dosaku. Ya. Jadi kita dah putus asa. Jangan putus asa. Selagi ada hayat, jangan putus asa. Ya, kalau orang-orang yang berbuat salah sekalipun, dia, ya, minta pandangan kepada kita, kita bagi peluang. Jangan kita mana macam kita condemnkan dia lagi. Ya, jangan. Kita bagi dia harapan. Harapan, ya, Allah itu amat pengampun lagi amat penyayang. Selagi ada hayat, kau taubatlah. Ya, insya-Allah. Ya, Tuhan akan mengampunkan. Yang dah lepas, biarlah lepas. Kita bagi harapan kat dia. Ya, supaya dia tidak duka cita, dia tidak kecewa. Ya. Kita bagi harapan. Macam tu. Ya. Itu terpulang pada Allah lah. Kita bagi harapan, kita terpulang pada Allah untuk menerima ataupun tidak. Tapi kita telah memberi satu harapan besar buat dia. Mudah-mudahan, ya, selepas itu dia jadi orang yang paling baik. Ya. Baik, ya. Kita semak semula kedudukannya. Walladzina amilu. Amilu ni kita dah nampak dia adalah fi'il madhi. Jamak. Sebab jamaknya ada waw. Ya, itu jamak lah, telah mengerjakan mereka. Ya, kalau mufradnya, ya, bariskan atas lah. Amila. Lu tu jadi la. Amila. Ini asal, ya, jangan maknanya jangan baca amala madi, amala. Salah. Fi'il madi ni 3 huruf, kita kena ingat ada 3 bentuk. Baris bawah, ami. Kadang baris atas, tengah dia. Macam kita kata fa'ala. Zahaba, baris atas. Satu lagi kita kena ingat, dia ada baris tengah depan. Contohnya, kaburo. Kabbaro bunyinya depan, tengah, kaburo. Hasana tak boleh hasana, hasuna. Baris depan. Jadi kita kena, itu yang saya kata 3 huruf ni, dia leceh sikit. Berbanding dengan 4 huruf, bentuk yang sama. Tapi kalau 3 huruf, nak mengenal tengah ni, atas ke bawah ke depan. Macam tu. Contohnya di sini dah tahulah, memang dia amila baris bawah. Kalau jumpa yang lain-lain, adakah semuanya baris bawah? Tak, ada yang baris atas. 3, ingatkan 3. Tengah untuk 3 huruf. Ada bawah, ada atas, ada depan. Yang tengah. Yang penting yang tengah tu. Ya. Yang tengah tu baris apa? Sebab itu kalau kita tak tahu langsung, itu gunanya kamus. Gunanya kamus. Kalau nak cari kamus, ingat ni, ya. Saya ajar cari kamus yang di dalamnya menyebut fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Kadang orang tak tahu nak cari kamus, dalam tu semua isim je. Bentuk isim je. Tak tahu.
Jadi cari kamus. Kamus tu mesti ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Jadi di situ baru kita tahu mudhari'nya macam mana. Tak barisnya bawah ke barisnya atas. Madhinya pun macam tu. Kita baru tahu madhinya macam mana. Ya, baris tengah ke tengah baris tengah dia bawah ke atas ke depan. Untuk 3 huruf. Ya, sekarang kita dah nampak baris bawah. Amilah. Jangan baca amalah. Amilah. Siapa tahu mudhari'nya? Cuba sebut. Amilah. Dah biasa dah. Amilah. Buka. Ya'malu. Ya'malu. Biasa kita jumpa ya'malu. Ya. Ya'maluna. Ya. Jadi ya'malu. Amilah ya'malu. Ya. Amarnya apa kalau ya'malu? Ya'malu. Mal. Sebab malu, malu, mal. Malu, mal. Macam tu. Matikan jadi mal. Mal. Kalau nahi? La ta'mal. Isim fa'il? 3 huruf. 3 huruf. Amilun. Amilun. Isim fa'il 3 huruf, wazannya mesti wazan fa'ilun. Fa alif ain lam. Fa'ilun, ya. Wazan itu. Jadi amilun. Kalau isim maf'ul? Ma'mulun. Ya. Ma'mulun. Ikut wazan maf'ulun. Okey, sekali lagi. Ulang balik. Madhi, mudhari', amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, ma'mulun. Apa makna amilun? Ya, orang yang mengerjakan atau yang mengerjakan pun boleh. Kalau ma'mulun, orang yang dikerjakan. Itu beza yang dengan yang di. Ya. Baik. Perkataan yang mu'tal, seperti contohnya tabu, telah bertaubat mereka. Ini adalah jamak madhi. Kalau mufradnya, buang waw dia, bariskan atas. Taba. Taba, telah bertaubat ia. Ya. Mudhari'nya yatubu. Yatubu. Jadi alif tu jadi waw. Yatubu. Bila mudhari' waw. Ya. Satu panduan ya. Kita nak tahu mu'tal ni ya pada taba ni alif ke waw ke ya. Alif ke waw ke ya pada taba ni. Kita nak tahu mu'tal dia. Alif ke waw ke ya pada taba. Alif. Jadi kita yang nampak ta alif ba. Alif tu lah yang nampak kan? Jadi alif tu yang nampak. Sebenarnya kaedah kita nak tahu mu'tal ni alif ke waw ke ya, dia bergantung pada mudhari'nya. Kalau mudhari'nya dia bukan alif, itulah sebenarnya mu'tal dia. Contohnya sekarang, taba madhi. Mudhari'nya apa tadi yang disebut? Yatubu. Jadi artinya mu'tal dia ialah waw. Kalau nak kenal dia ni mu'tal alif ke waw ke ya, tengok mudhari'nya. Tu kaedah dia. Sebenarnya taba ni tawaba. Taba ni yes. Sebenarnya taba ni alif tu adalah waw, tawaba.
Tawaba fa'ala. Timbang fa'ala. Tawaba. Sebab itu, mudoriknya dia tak guna alif. Dia guna waw. Yatubu. Waw. Ya. Hmm. Nanti cuba buat perbandingan lain, contoh lain. Kita biasa jumpa kola. Apa makna kola? Telah berkata ia. Fi'il madi kan? Siapa tahu mudoriknya kola? Selalu kita sebut kola. Yakulu. Jadi, ini untuk perbandingan. Jadi kola ni, kola ni dia punya muktalnya alif ke waw? Waw. Kenapa? Sebab tengok mudoriknya. Mudoriknya yakulu. Yakulu kan waw. Qaf waw lam kan? Yakulu. Jadi nak tahu kola tu alif ke waw ke ya, tengok mudoriknya. Artinya kola tu berasal daripada kowala. Itu huruf asalnya. Kowala. Jadi kalau pandailah, kalau pandai, kalau nak tengok kamus, cari qaf alif lam, kadang dalam kamus tak ada. Dalam kamus kadang qaf alif lam tak jumpa. Tapi kalau cari qaf waw lam, kita tahu mudoriknya kola, kowala, qaf waw lam. Nanti kita akan jumpa perkataan kowala. Kemudian baru jumpa kola. Baru jumpa kola. Macam tu. Ya. Ha? Sebab dia ikut wazan. Dia ikut wazan. Macam biasa, biasa wazan ni sama dengan kamus ni samalah dengan kita punya kamus kita juga. Macam mula daripada A, AB, 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 AC, AC macam tu lah. AD, kemudian ABA macam tu lah. Jadi kamus Arab pun ikut wazan macam tu lah. Qaf alif, qaf ba, qaf sa macam tu lah. Jadi sampai qaf waw, baru kita jumpa kowala tu, baru jumpa kola. Tapi terkadang kamu serengkas ada juga. Kita cari qaf alif, lam, kola, jumpalah kola. Ya, setengah kamu dia tidak macam tu. Setengah kamu dia ikut wazan. Jadi kalau nak tahu alif ke waw ke ya, kita cari pada apa? Mudhari. Itu kaedah ya. Catatkan tu. Jadi macam kola asal mudhari'nya yakulu. Artinya madi kola tu adalah kowala. Kenapa jadi kola? Sebab kowala, ko tu kan bunyi atas. Jadi atas sesuai dengan alif. Jadi bunyilah kola. Kalau waw, kalau bunyi qaf waw, bunyi depan ku sesuai dengan waw. Tapi kalau bunyi kowala, ko sesuai bunyi atas, maka sesuai dengan alif. Sebab itu ditulis qaf alif lam. Kola. Asalnya kowala. Faham tak? Macam taba, asalnya tawaba. Jadi ta tu sesuai dengan baris atas. Ta tu baris atas sesuai dengan alif. Jadi diletaklah alif taba. Asalnya apa? Tawaba. Tawaba. Okey, kita habiskan ini dulu. Tawaba je. Taba, ya, asalnya tawaba ya. Okey, taba mudhari'nya kita jumpa yatubu. Kalau amarnya apa? Yatubu. Amarnya tub. Amarnya tub saja, taba saja.
tup. Hilang waw dia. Waw dia pun hilang. Ta, waw, ba, matikan tup. Hilang waw. Ta, ba saja tulisannya. Tup. Nahinya? La, tatup. La, tatup. Ya. Kalau isim fa'ilnya macam mana? Ta, taibun. Jadi waw tu sesuai dengan bunyi bawah kena guna hamzah. Taibun. Asalnya tawibun. Tawibun. Jadi bawah sesuai dengan hamzah jadi bunyi taibun. Ya. Kalau isim maf'ul? Mat'ubun. 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 Mim ta mat hamzah waw. Hamzah waw ba. Mat'ubun. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Bahawasanya Tuhan kau daripada sudahnya sungguh amat pengampun lagi amat penyayang. Inna kita terjemahkan bahawasanya sebab ada lam. Lam ni jadi lam takkid. Inna tu taukid, lam tu takkid penguatnya, ya. Ghafurur rahim, rahim ni isim fa'il ya. Isim fa'il tulis isim fa'il sighah mubalaghah. Isim fa'il ia sighah mubalaghah. Sighah ni bentuk, mubalaghah ni melampau. Makna yang melampau. Sebab itu melampau ni lebih daripada lebih. Jadi sebab itu terjemahkan amat penyayang. Ya. Kalau yang penyayang saja, isim fa'il macam tadilah. Rahimun, panjangkan ra. Rahimun. Tapi kalau guna ya, rahimun, itu sighah mubalaghah. Isim fa'il, nama dia isim fa'il sighah mubalaghah. Biasanya sighah mubalaghah ni untuk Allah saja. Untuk Allah macam alimun, padahal alimun. Jadi untuk Allah alimun. Macam tu, ya. Okey. Muzhalaqah tu sama dengan lam takkid. Sama dengan lam takkid. Okey ya, kita sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pada ayat yang ke-154 insyaAllah. Ya. Kita sudahi dengan doa Sadaqallahul Azim.